Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Hari ini hari yang istimewa kan? 14 Februari. Valentine's Day, betul? Okey. Hari ini melambangkan hari untuk kasih sayang kepada semua ya. Tuhan sangat sayangkan kita. Okey, ibu bapa kita sangat sayangkan kita. Kita juga perlu menyayangi dan mengasihi semua orang ya, okey? Okey, mari kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, kita imbas kembali pengenalan pengajaran tahun ni, tahun 2021. Okey, minggu lepas kita lihat tema kita kembali ke asas. Okey, dan dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian 1, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, bahagian 2, apakah perlu kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Dan bahagian ketiga, perubahan dalam diri kita apabila kita mengikuti Yesus. Jadi inilah yang akan dipelajari dalam tahun ini. Okey, mari kita teruskan ya. Okey, kembali ke asas. Inilah tema kita untuk tahun ni dan bahagian 1 yang akan kita lihat dalam minggu-minggu yang akan datang. Okey, bahagian 1, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, minggu lepas kita belajar apa? Segalanya bermula dengan Tuhan. Ingat tak? Tuhan mencipta segala-galanya. Bumi, langit, air, laut, daratan, semua kan? Okey, jadi apa yang kita akan belajar mengenai Tuhan minggu ini? Okey, mari kita lihat. Okey, kembali ke asal. Ya, tema kita dan pengajaran hari ini dari bahagian 1, apakah yang kita tahu mengenai Tuhan? Okey, apakah tajuk hari ini? Tritunggal. Pernah dengar tak? Satu Tuhan, 3 pribadi. Pernah dengar ni? Tritunggal. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai Tritunggal. Okey? Sebelum kita teruskan, mari kita lihat fakta-fakta yang mengagumkan. Okey? Kita lihat sebentar ya. Okey. Fakta mengagumkan nombor 1. Okey. Tengok tak dia pecah. Miss. Okey. Bumi ialah satu sfera yang berputar. Bulatan ya, sfera ya. Yang berputar. Tapi mengapa kita tak jatuh? Kalau bumi berputar, kita akan belajar nanti masa dah besar sikit. Bumi berputar, tapi kenapa kita tak jatuh dari bumi tu? Kalau bumi tu bulat, macam mana kita tak jatuh? Okey. Bumi ialah satu sfera yang berputar. Kenapa kita tak jatuh? Sebab ada tarikan graviti. Dia menarik kita dan kita tidak jatuh dari permukaan bumi. Okey, fakta mengagumkan 2. Okey. Kamu suka pantai tak? Suka main air? Aunty punya favourite ni. Okey, mari kita lihat. Okey. Ada masa air akan surut dan kita boleh berjalan dalam air yang cetek kan? Ingat tak? Pernah nampak tak? Ada ketam-ketam kecil lari-lari masa kita jalan. Air surut kan? Okey, air pasang. Air semua naik balik. Tutup balik semua air tanah-tanah yang kita jalan tu. Kan? Okey. Okey, fakta yang menarik ni, bulan yang menyebabkan air pasang dan air surut. Kamu tahu tak? Okey. Fakta mengagumkan 3.
Apa pula ni? Apa ini? Apa ni? Batu, betul tak? Keras kan? Batu yang cair. Dalam gunung berapi, batu akan mengalir sebagai cecair. Batu menjadi cair dan boleh mengalir, nampak tu? Lava yang turun tu batu yang cair. Wow. Jadi, macam mana semua ni boleh terjadi? Okey. Kadang-kadang ada perkara yang suka kita fahami. Okey. Macam mana ni? Saya tak pernah lihat graviti, tapi ada pula graviti. Saya tak pernah lihat bulan menarik-narik air ni semua, tapi ada juga bulan menjadikan air pasang dan air surut. Bagaimana semua ini terjadi? Okey. Apabila kita semakin membesar, kita lebih memahami, kita belajar lebih, kita mengetahui lebih fakta-fakta. Jadi kita dapat memahami bagaimana sesuatu itu boleh terjadi. Okey. Jadi hari ini kita juga akan melihat sesuatu yang suka kita fahami, tetapi kita perlu cuba fahami dan kita akan memahaminya lebih-lebih lagi apabila kita mengkaji firman Tuhan lebih mendalam. Okey? Jadi mari kita teruskan. Okey, kembali ke asal. Tema kita dan pengajaran kita untuk hari ini. Okey. Bahagian 1, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Tritunggal. 1 Tuhan, 3 peribadi. Apa tu? Macam mana pula tu? Okey, mari kita lihat. Tritunggal. 1 Tuhan, 3 peribadi. Okey, Tritunggal adalah perkataan Latin. Trinitas diambil dari perkataan Latin Trinitas, bermaksud 3 adalah 1. Jadi kita mempunyai 1 Tuhan yang terdiri dari 3 peribadi. Okey, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Okey, mari kita lihat lagi. Okey, apakah yang pernah kita pelajari sebelum ini? Pernah belajar tak mengenai Tritunggal di dalam Sunday School? Okey, mari kita lihat ya. 1 Tuhan, 3 peribadi. Ada cikgu kadang-kadang bagi contoh. Okey, ada 1 telur. Apabila kita pecahkan, kita lihat kulit, putih telur, kuning telur. Kulit tu Bapa, Roh Kudus tu putih telur, Anak ialah kuning telur. Okey, itulah contoh pertama yang mungkin cikgu kamu pernah berikan. Okey, contoh kedua, air. Okey, air boleh berada dalam bentuk pepejal, bentuk cecair dan bentuk gas. Pepejal tu cikgu bagi contoh ais ialah Bapa, dan cecair, air yang kita minum adalah Anak, dan gas iaitu wap ialah Roh Kudus. Tapi semuanya ialah air. So 1 air ada 3 bentuk. Ini contoh yang kedua. Dan contoh lagi, satu contoh cikgu pernah ingat ada buat dekat Sunday School. Ambil tepung, ambil air, ambil garam, campurkan, jadikan 1 dough. Dalam dough tepung tu ada 3 bahan. Tepung, air dan garam. Bapa ialah tepung, Anak ialah air dan Roh Kudus diwakili oleh garam. Jadi 3 ni menjadi 1. Ini adalah 1 contoh yang pernah cikgu buat di Sunday School. Okey. Tetapi Tuhan kita lebih dari yang contoh yang diberikan ini. Okey. Contoh-contoh ini tidak menjelaskan sepenuhnya mengenai Tuhan kita. Tuhan kita sangat luar biasa, sangat berkuasa, sangat dahsyat. Kita tidak boleh menjelaskan Tuhan kita dengan hanya air atau sebiji telur atau dough, tepung ya. Jadi Tuhan kita lebih dari ini. Okey, mari kita lihat.
Okey, Tuhan, okey, ada satu Tuhan, 3 pribadi yang berlainan, yang individu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak bukan bapa dan Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan bapa, tetapi bapa adalah Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan dan Anak adalah Tuhan. Jadi ada 3 pribadi, 3 individu yang berlainan ya dalam satu Tuhan. Okey? Mari kita lihat lagi. Okey, Tritunggal, satu Tuhan, 3 pribadi. Kita ada satu Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi yang berasingan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Dan Tuhan Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Okey, sukar memahami, tetapi apabila kita mendalami lebih lagi, apabila kita membaca firman Tuhan lebih banyak lagi, kita boleh fahami. Okey, mari kita teruskan. Okey, mari kita lihat 3 pribadi Tuhan yang berbeza-beza. Okey? Okey, kita lihat ya, Tuhan Bapa. Okey, kita lihat bagaimana pula ni ya. Okey, kita ambil dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Mari kita baca bersama. Tritunggal ya, Tuhan Bapa. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah diambil dari 2 Korintus ayat 6 pasal 6 ayat 18. Jadi Tuhan akan menjadi bapa kita dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita lihat. Bapa, Tuhan Bapa adalah bapa yang sangat mengasihi kita. Dia sangat mahukan kita menjadi anak-anaknya. Okey? Namun dosa-dosa kita memisahkan kita daripadanya. Jadi Tuhan Bapa menghantar anaknya Yesus. Okey, kita lihat lagi. Tuhan Anak. Okey? Yohanes 3:16. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat tak ayat ni? Tahun lepas kita ada juga belajar ayat hafalan ni ya. Hanya melalui Tuhan Yesus kita boleh mendapat kehidupan kekal. Okey, mari kita lihat. Dosa memisahkan kita dari Tuhan Bapa. Okey. Jadi Tuhan menghantarkan anaknya Yesus dilahirkan sebagai manusia biasa dan Yesus disalibkan dan menebus kita dari dosa. Dan hanya melalui Tuhan Yesus kita boleh menjadi anak Tuhan. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Okey, mari kita lihat lagi. Tuhan Roh Kudus. Okey. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita baca bersama. Mulai sekarang pembantu ialah Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, akan mengajar kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan segala hal yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan menghantar Roh Kudus, memberikan kita Roh Kudus untuk mengajar, membimbing, mengingatkan kita tentang segala ajaran Tuhan Yesus. Okey, mari kita lihat. Jadi, apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima
Roh Kudus. Roh Kudus menolong dan membimbing kita kepada kehidupan yang kudus. Pernah tak kamu nak buat nakal-nakal? Adalah suara dalam hati kita kata, jangan buat macam tu, tak baik. Kita nak kacau kucing tu tengah tidur. Jangan. Kita nak, mak kata jangan ambil kuih tu, nanti baru makan. Kita curi-curi makan. Tapi sebelum kita ambil tu ada suara kata, janganlah ambil, mak dah kata jangan ambil. Tapi kadang-kadang kita tak dengar juga, kita ambil juga kan. Atau ada suara kata, tengok tu, orang tu dalam kesusahan, mari kita tolong. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita, membuat baik, menolong kita, membawa kita kepada kehidupan yang kudus. Jadi melalui Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan Bapa. Jadi, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Kita belajar bahawa segalanya bermula dengan Tuhan dan satu Tuhan, tiga pribadi, Tritunggal ya, iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah pengajaran kita untuk minggu ini. Ayat hafalan diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus kita boleh mendapat kehidupan kekal dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan dan kita dibimbingi oleh Roh Kudus. Doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.